Berbuat baik atau taat kepada dua ibu bapa bermaksud menghormati dan melakukan pekerjaan yang disukai mereka, dan pekerjaan yang dilakukan itu janganlah bersalahan dengan kehendak yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan pekerjaan yang disukai kedua ibu bapa memang menjadi tanggungjawab besar bagi seseorang anak. Besarnya jasa ibu dan ayah memang tidak dapat dinilai sama sekali. Ibu bapa adalah warisan zuriat yang membawa kepada lahirnya kita ke dunia, dan sebab itu agama Islam meletakkan ibu bapa di tempat yang tinggi dalam hubungan kekeluargaan, bahkan digandingkan dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa, jika salah seorang daripada kedua-duanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Surah Al-Isra 1753. Kisah ketaatan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah pengasas mazhab Hanafi. Nama sebenarnya ialah An-Numan. Alifah Marwan telah meminta Imam Abu Hanifah menerima jawatan kadi, namun Imam Abu Hanifah telah menolaknya, dan ini telah mendatangkan kemarahan pihak pemerintah. Oleh itu dia telah ditangkap dan diseksa. Setelah dibebaskan, Imam Abu Hanifah berkata, "Aku lebih bimbangkan keadaan ibuku sehingga mengatasi pukulan di kepalaku." Ini disebabkan Imam Abu Hanifah sangat menghormati dan mentaati ibunya, ketaatan selepas Allah dan Rasul-Nya. Ibunya pernah bertanyakan suatu hukum mengenai permasalahan ibadah, maka Imam Abu Hanifah pun memberikan penjelasan yang sewajarnya, namun ibunya tidak berpuas hati dan berkata, "Aku tidak mahu menerima fatwa dari sesiapa pun kecuali Zarah Al-Kas." Ibunya meminta dia dihantarkan ke rumah Zarah Al-Kas. Imam Abu Hanifah yang sangat menghormati ibunya hanya menghantar dengan patuh. Imam Abu Hanifah berkata kepada Zarah, "Ibuku meminta fatwa daripadamu." "Mengenai apa?" tanya Zarah. "Mengenai hukum-hukum beribadat," jawab Imam Abu Hanifah. "Bukankah tuan lebih mengetahui dari saya?" tanya Zarah kembali. "Benar, tetapi ibuku tidak mahu menerima jawapanku. Dia hanya mahu mendengar jawapan darimu." "Kalau begitu, fatwaku sama dengan jawapan tuan," jawab Zarah. Imam Abu Hanifah pun memberi fatwa yang dikatakan dari Zarah Al-Kas mengikut pendapatnya sendiri. Dengan itu barulah dia dapat memuaskan hati ibunya. Imam Abu Hanifah juga menceritakan bahawa dia sering menghadiri majlis Umar bin Zar untuk bertanyakan berbagai persoalan hukum atas permintaan ibunya. Umar bin Zar kehairanan mengapa dia berbuat demikian. Jawab Imam Abu Hanifah, "Ibuku yang menyuruhku agar bertanya kepadamu." "Bukankah tuan lebih mengetahui?" tanya Umar bin Zar. "Benar, tetapi membantah perintah orang tua adalah berdosa besar," jawab Imam Abu Hanifah. Maka Umar bin Zar pun berkata, "Kalau begitu, beritahulah jawapanmu supaya aku dapat menjawab pertanyaan ibumu itu." Imam Abu Hanifah lalu memberikan jawapannya. Umar bin Zar mendengar dengan teliti. Jawapan itulah yang diberikan kepada ibu Imam Abu Hanifah, yang sebenarnya merupakan fatwa Imam Abu Hanifah sendiri.